Mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayo kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang. Penonton, kita nak mengupas topik hari ini adalah jangan lupakan Syaban. Kalau saya tanya penonton sekarang, ingat tak hari ini berapa bulan Syaban? Mungkin kalau dapat jawab, tulis di ruangan komen. Saya bersama dengan Ustaz Iqbal Zain selaku Duta Yayasan Mihrab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustaz, topik kita ni jangan lupakan Syaban. Ya, sebab hari ke hari kita nak menuju Ramadan dah. Ya, jadi kupasan tajuk pada hari ini mungkin boleh Ustaz kongsikan. Kenapa jangan lupakan Syaban? Terima kasih banyak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton, para sahabat, saudara-saudara muslimin muslimat yang dirahmati, diberkati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebagai seorang mukmin, kita perlu menyedari dan memahami bahawa bulan Syaban adalah sebuah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perlu sedar tentang keutamaan bulan Syaban di dalam Islam. Di mana Allah SWT telah meletakkan kedudukan bulan Syaban antara bulan Rejab dan juga bulan Ramadan. Bulan Rejab Allah SWT takdirkan peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku di dalamnya, difardukan salat di dalamnya. Dan juga Ramadan adalah sebuah bulan yang penuh dengan penyucian, penuh dengan madrasah pentarbiahan supaya manusia benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di tengah-tengahnya ada bulan Syaban, dan bulan Syaban adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan penonton yang dirahmati Allah, saya ingin kongsikan bahawa di dalam agama kita, apabila sesuatu hari ataupun sesuatu bulan yang tertentu ataupun masa yang tertentu itu adalah mulia di sisi Allah SWT, kita dapat perhatikan daripada tindak tanduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berpuasa sunat pada hari tersebut ataupun pada memperbanyakkan puasa pada bulan tersebut. Contohnya apabila Rasulullah SAW berpuasa pada hari Arafah, bermakna hari Arafah adalah hari yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Apabila Rasulullah berpuasa pada hari Ashura, bermakna hari Ashura adalah hari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Berkenaan dengan bulan Syaban, dalam hadis riwayat Tirmizi, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam selain daripada bulan Ramadan, bulan yang paling banyak sekali Rasulullah SAW berpuasa di dalamnya adalah bulan Syaban. Ini menunjukkan bahawa bulan ini adalah bulan yang mulia, yang ditinggikan darjatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan ianya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, dalam hadis mengatakan bahawa tidak ada bulan lain selain daripada Ramadan yang baginda memperbanyakkan berpuasa sunat padanya selain daripada bulan Syaban. Ustaz, apa hikmah peristiwa yang mungkin pernah berlaku dalam bulan Syaban dari sudut sejarahnya? Mungkin ada pengajarannya. Baik, di dalam bulan Syaban ada berlaku beberapa peristiwa yang besar di dalam hari-hari Islam. Yang pertama sekali adalah turunnya ayat Al-Quran yang menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk palingkan kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Setelah 16 bulan sejak daripada balik daripada Isra' dan Mi'raj, bawa perintah solat menghadap ke Masjid Aqsa selama 16 bulan. Tetapi selepas 16 bulan Allah SWT perintahkan untuk mengalihkan arah kiblat, penghadapan ke arah Masjidil Haram. Dan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, kami suruh kamu untuk alihkan arah kiblat kamu kerana itulah arah yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Jadi dalam surah Al-Baqarah ini, ayat ini begitu powerful untuk bagi tahu tentang kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri di sisi Allah SWT, sehingga apa arah kiblat yang diredai oleh Rasulullah, yang diminati oleh Rasulullah, yang disukai oleh Rasulullah, yang digemari oleh Rasulullah SAW, ianya dilayani oleh
Allah Subhanahu Wa Taala. Ini disantuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana Rasulullah sangat-sangat berkeinginan agar dipalingkan arah kiblat daripada Masjid Aqsa ke arah Masjidil Haram, dan ianya diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kisah yang penting yang menjadi sampai sekarang lah arahan itu diamalkan oleh kita kan. Ustaz, salah satu daripada amalan yang biasanya kita lakukan adalah berinfak untuk sebagai menterjemah amalan soleh yang kita lakukan sebagai tanda penghijrahan kita lah untuk kita menjadi lebih baik. Mungkin kita akan perlu berbanyakkan berinfak. Dalam konteks hari ini, bagaimana, ada apa salah satu cara terbaik untuk kita berinfak supaya kita lebih orang kata bermanfaatkan bulan Syakban? Baik, salah satu untuk kita menyucikan diri kita, menyucikan hati kita, menyucikan kalbu kita dan menyucikan harta kita. Lebih-lebih lagi kita telah mendekati bulan Ramadan dan kita berada dalam bulan Syakban yang merupakan bulan yang menjadi pintu gerbang kepada masuknya di dalam bulan yang penuh kesucian, penuh keberkatan, penuh keagungan dan penuh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan penyucian tersebut menerusi amalan berinfak. Dan saya ingin mengajak tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah untuk berinfak dan menyalurkan dana kepada kempen membangun aset-aset Islam yang dijalankan oleh Yayasan Mihrab, yang mana pada ketika ini Yayasan Mihrab mengumpulkan dana untuk membantu pembinaan masjid-masjid dan juga madrasah tahfiz. Selain daripada madrasah tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra dan juga masjid Sungai Choh di Rawang, kami juga sedang menumpukan perhatian pada ketika ini untuk menyiapkan pembinaan Masjid Al-Falah di Sungai Ramal Dalam Kajang, yang pada ketika ini berada dalam fasa terakhir tetapi masih belum cukup dana untuk menyiapkan pembinaan masjid ini yang telah bermula sejak 2016 pembinaannya, tapi sampai ketika ini masih belum dapat disiapkan disebabkan pandemik COVID-19. Maka banyak perkara-perkara yang tergendala. Maka saya ingin mengajak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dermawan, yang budiman, untuk sama-sama bersama dengan kami Yayasan Mihrab dalam kempen membangun aset-aset Islam untuk membantu menyiapkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, yang mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengambil bahagian untuk menyiapkan dan membina rumah Allah SWT, yakni masjid di atas muka bumi ini, walaupun bahagian yang diambil itu hanya sebesar saiz sarang burung sekalipun, nescaya Allah SWT akan membina mahligai yang tersegam indah di dalam syurga Allah SWT. Bayangkan tuan-tuan yang mulia, kalau sebesar saiz sarang burung sekalipun kita ambil bahagian dalam membina rumah Allah SWT, bagaimana kalau kita ambil bahagian dengan lebih besar lagi dalam membina rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menerusi infak, lebih-lebih lagi kita dalam bulan Syakban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan keutamaan malam nisfu Syakban, Allah ingin mengampuni seluruh hamba-hambanya kecuali orang yang dalam hatinya masih ada penyakit hati, masih berbencian antara satu sama lain, masih bermusuhan antara satu sama lain. Maka kita berada dalam bulan Syakban, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk kita betulkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hadis yang mengatakan Allah tidak mengampuni pada malam nisfu Syakban orang-orang mukmin yang masih bermusuhan, yang masih berbencian, maka itu sebagai satu petanda kita perlu betulkan hubungan kita sesama manusia dalam bulan Syakban sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita nak betulkan jiwa kita dengan Allah, tetapi ia tidak akan sempurna, ia tidak akan dicapai kecuali kita betulkan hubungan kita sesama makhluk, sesama manusia. Dan dengan cara berinfak adalah salah satu cara untuk kita bersihkan hati kita, kita sucikan jiwa kita, untuk dihindarkan kalbu kita daripada penyakit hati seperti bermusuhan, berbencian, sangka buruk sesama muslim, mempunyai persepsi negatif kepada orang lain, perasaan hasad, dengki, dendam, iri, cemburu buta dan sebagainya. Maka berinfak, kata Rasulullah SAW dalam riwayat Tabrani, mengatakan ia adalah suatu amalan yang ampuh untuk membersihkan hati manusia. Maka saya mengajak kepada tuan-tuan, anda boleh lihat di kaca TV anda QR code, anda boleh scan di situ, dan juga anda boleh screenshot ataupun ambil gambar akaun bank yang tertera. Mudah-mudahan setiap ringgit yang diinfakkan diberkati dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, insya-Allah. Jom para penonton, kita manfaatkan bulan Syakban kita dengan melakukan perkara kebaikan. Salah satunya adalah berinfak untuk projek di bawah Yayasan Mihrab. Ustaz Iqbal Zaid, terima kasih banyak-banyak atas perkongsian. Mudah-mudahan tercapai hasrat kita untuk membina aset-aset Islam tu, insya-Allah. Para penonton, berehat sekejap. Kembali selepas ini. Tahukah kita kuasa infak antara rahsia yang sukar dijangkaui akal manusia
Kerana apa pun yang kita infakkan, sudah semestinya Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan rezeki dan pahala yang kita tidak sangka-sangkakan. Subhanallah. Ayuh mulakan amalan infak ini dengan berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Ketahuilah, dana kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab ini bukan sahaja disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiyah Sungai Choh Rawang, tetapi infak anda ini juga akan disalurkan kepada pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Masya Allah, kita berinfak untuk Pertubuhan Mihrab ini bermakna kita telah memudahkan urusan mereka membina rumah Allah serta sebuah tahfiz yang bakal melahirkan lebih ramai generasi hufaz. Maka ayuh kita berinfak dan berwakaf kepada kempen membina aset Islam oleh Pertubuhan Mihrab sekarang. Semoga Allah kurniakan rezeki berlipat kali ganda di dunia dan pahala yang mencurah-curah di akhirat kelak. Berinfaklah sekarang.